Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam topik 4, saya telah pun menerangkan tentang komponen-komponen yang terlibat dalam sistem hidrolik. Dalam topik 5 ini, saya akan terangkan tentang lita yang mengawal sesuatu sistem hidrolik. Ini adalah ringkasan bagi topik 5 ini. Rajah ini menunjukkan lita asas sistem hidrolik. Boleh perhatikan komponen-komponen yang terlibat terdiri dari double acting cylinder, accumulator, pressure relief valve, motor, pump, filter dan tank. Juga di sini mestilah ada control valve, injap pengawal kepada pergerakan silinder, iaitu injap jenis 4/2 yang diaktifkan secara manual menggunakan lever with detent. Apabila melukis lita, mestilah lengkap, simbolnya betul dan sempurna, kedudukan dan sambungannya juga mestilah betul. Lita ini menunjukkan bagaimana sistem hidrolik berfungsi. Pam menyedut bendali hidrolik dari tangki. Sebelum masuk pam, bendali ini ditapis untuk asingkan kotoran dan berdasing. Pam digerakkan oleh motor. Ada shaft yang bersambung di antara pam dan motor. Seterusnya, bendali dihantar ke control valve untuk dikawal sebelum bendali ini memasuki silinder. Akhir sekali, silinder melakukan kerja-kerja mekanikal untuk mengendalikan beban. Construct circuit of hydraulic system. Seperti mana yang saya dah huraikan dalam slide sebelum ini, bagaimana nak bina lita. Cuma yang ini saya ringkaskan bahagian power supply dan tiada accumulator, tiada pressure relief valve. Nanti kalau anda lukis, jangan lukis macam ni. Kod-kod ada markah untuk komponen-komponen asas yang lain. Di sini yang ditunjukkan, jika actuator tadi ditukarkan dari double acting cylinder ke hydraulic motor two way, dapat dilihat di sini pada simbol motor ini ada dua arrow.
yang mengarah ke pusat bulatan. Arah arrow ini merujuk kepada bendalih masuk ke dalam motor, dan dua arrow merujuk kepada motor ini adalah motor dua direction, motor dua arah. Simbol untuk pam hidrolik, kalau anda perasan, hampir sama dengan simbol motor, tapi arah anak panah bagi pam hidrolik arahnya keluar dari pusat bulatan. Itu perbezaan di antara simbol motor hidrolik dan simbol pam hidrolik. Lihat arah putaran motor ini berubah antara ikut jam atau lawan jam setiap kali DCV ini switching position. Ini pula rajah litar elektrohidrolik. Semua sama sahaja dengan elektroneumatik. Injap kawalan arah yang dikawal secara manual tadi diganti dengan injap yang dikawal secara elektrik. Di sini digunakan DCV 4/3 double solenoid. Cara litar hidrolik dan litar elektriknya berfungsi sama sahaja seperti elektroneumatik. Litar yang ditunjukkan ini adalah litar kawalan tidak langsung, indirect, sebab melibatkan relay. Dalam litar hidrolik ada dua sistem yang berbeza, iaitu sistem open center dan sistem closed center. Cuba perhatikan dan bezakan antara dua litar ini. Terdapat dua perbezaan, iaitu yang pertama pada bahagian position neutral, kotak tengah pada DCV, dan yang kedua perbezaan antara pressure relief valve dan juga pressure switch. Untuk open center, lihat pada port P, bendalih dari pam yang masuk pada port P dialirkan kembali ke port T, iaitu ke tangki semasa DCV berada dalam position neutral. Berbeza berbanding closed center system. Pada position neutral, bendalih dari pam disekat pada port T, disekat pada port P. Jadi, pressure relief valve dalam open center system berperanan untuk menjaga tekanan maksimum dalam sistem supaya tidak dilampaui, manakala dalam sistem closed center, pressure switch berfungsi untuk mematikan pam jika DCV berada dalam position neutral bagi suatu tempoh masa tertentu. Lihat kembali ciri-ciri sistem open center. Walaupun DCV pada position neutral,
pam tetap bekerja tanpa henti. Yang kedua, bendalai akan terus mengalir dari tangki ke pam dan kembali ke tangki apabila melalui DCV. Pressure relief valve digunakan untuk kekalkan tekanan sistem. Tidak berlaku kejatuhan tekanan pada permulaan pergerakan silinder sebab pam sentiasa on. Maksudnya, pressure kekal ada dalam litar. Sistem ini lebih murah disebabkan penggunaan pam anjakan tetap. Bagi sistem pusat tertutup pula, jika DCV berada pada posisi neutral pada suatu tempoh masa tertentu, apabila pressure switch mengesan tahap tekanan tertentu dalam litar, pressure switch akan menghantar isyarat untuk mematikan pam. Disebabkan pam off, tiada tekanan dalam litar, maka berlaku sedikit pressure drop semasa permulaan pergerakan silinder. Sistem ini lebih mahal dari segi kos pam sebab sistem ini menggunakan pam anjakan boleh ubah, tetapi lebih jimat dari segi kos operasi kerana tenaga yang lebih jimat sebab pam akan off jika silinder tidak melakukan kerja. Bagaimana tekanan sistem dikawal? Peranan ini diberikan kepada pressure relief valve. Bagaimana valve ini berfungsi telah pun saya terangkan sebanyak 2 kali sebelum ini, iaitu dalam bab 4 dan juga semasa saya terangkan pressure control valve dalam pneumatik. Jadi untuk penerangan kali ketiga ini, sila teliti video ini. The pressure relief valve is one of the most important types of safety valves. This type of valve sets a limit on the rise of pressure within a hydraulic line. In normal operations, the valve is closed and no fluid passes through. But if the pressure in the line exceeds the limit, the valve opens to relieve the pressure. This protects expensive machinery such as motors, pumps, and actuators from becoming damaged from high pressure. Without a relief valve, pressure can continue to grow until another component fails and pressure is released. Pressure relief valves fall into 2 categories: direct acting or pilot operated. A direct-acting relief valve is held closed by the direct force of a mechanical spring. The spring force holding the valve closed is opposed by the system hydraulic pressure. The cracking pressure is the minimum pressure at which the valve will begin to open. This pressure is set by changing the tension in the spring using an adjusting nut or knob. As long as the system operates at a pressure at or under the cracking pressure, the valve remains closed. If the hydraulic pressure increases even a small amount beyond this level, the valve begins to open and fluid begins to trickle through. The pressure at which the valve is fully open is called the full relief valve pressure and is higher than the cracking pressure. When the hydraulic fluid in the system reaches the full relief valve pressure, the valve will be fully open and all fluid is discharged through the outlet port. A pilot-operated relief valve makes it possible to handle higher pressures and flow. It's also much smaller than direct-acting valves rated for the same pressure. This valve has 2 stages. The first stage is composed of the main valve with a poppet and spring large enough to handle the maximum flow rating of the valve. The second stage is composed of a much smaller direct-acting pilot valve, which includes a pilot relief poppet, pilot spring, and an adjustment knob. This smaller relief valve is usually mounted crosswise on the main valve body.
As long as pump line pressure is less than the relieving pressure set on the control knob, the pilot poppet will remain closed. Since the pilot poppet is closed, the pressure in the mainspring chamber is the same as the line pressure. Since these pressures are equal, there is no pressure drop from one side to the other, and the main poppet also remains closed. When line pressure increases higher than the relieving pressure, the pilot relief valve moves to its open position. This allows fluid to flow from the pressure side through the orifice and across the pilot relief valve to the tank. Once the pilot valve is open, there is now a pressure drop across the main valve poppet with a higher pressure on the pump line side. This causes the main poppet to move, allowing full flow through the relief valve. The same is true in reverse. As the pump line pressure decreases below the relief pressure set by the adjustment knob, the pilot valve will close. This allows the main spool to close and restores a balance of pressure. Relief valves can be used anywhere in a hydraulic circuit where it's necessary to prevent pressure from exceeding a maximum level. Advantages of direct-acting valves are their low cost and fast response times to pressure spikes. Pilot-operated relief valves are advantageous due to their smaller size and ability to work with higher system pressures and higher flows. Kaedah kawalan aliran ada 3, iaitu metering in, metering out dan juga bleed off ataupun bypass. Aliran dikawal untuk mengawal kelajuan pergerakan penggerak. Untuk ketiga-tiga kaedah ini, one-way flow control valve digunakan. One-way flow control valve terdiri dari injap, sahala dan restrictor. Restrictor berfungsi untuk mengubah-ubah saiz laluan bendali. Metering bermaksud flow control. In bermaksud bendali yang masuk ke silinder. Untuk metering in ada 2 keadaan, iaitu metering in extension dan metering in retraction. Perhatikan konfigurasi injap sahala check valve adalah sama bagi kedua-dua keadaan ini, tetapi kedudukannya berbeza, iaitu berada pada bahagian bendali masuk silinder semasa silinder extend dan silinder retract. Untuk metering out pula, ianya berbeza berbanding metering in tadi, iaitu one-way flow control valve disambungkan pada bahagian bendali keluar dari silinder. Konfigurasi injap sahala juga bertentangan dengan metering in tadi. Metering out juga ada 2 keadaan, iaitu untuk extension dan juga retraction. Dapat dilihat di sini kedudukan valve berbeza antara extend dan juga retract, bertujuan untuk mengawal flow bagi bendali yang keluar dari silinder. Di sini saya letakkan simulasi di mana metering in boleh digabungkan untuk extension dan juga retraction. Perhatikan konfigurasi injap sahala ini. Perhatikan juga berbola ini terangkat dari seatnya apabila bendali melalui injap sahala ini.
Metering out juga boleh digabungkan bagi extension dan juga retraction dalam 1 liter. Perhatikan konfigurasi injap sahal ini berlawanan berbanding metering in tadi. Kegunaan flow control, kawalan aliran, metering in dan metering out tadi adalah apabila beban yang perlu dikendalikan oleh silinder berada pada suatu sudut atau dalam kedudukan tegak seperti mana yang saya tunjukkan ini. Dari rajah ini, pergerakan ke bawah bagi beban iaitu silinder extend perlu dikawal. Kalau tidak, pergerakan ke bawah ini sangat laju disebabkan tekanan pada piston side dan disebabkan oleh berat beban itu sendiri. Kaedah kawalan aliran yang perlu bagi keadaan ini ialah metering out extension. One way flow control valve perlu diletakkan berhampiran dengan port B dengan konfigurasi check valve yang betul. Video ini memberikan gambaran kepada keadaan di mana flow control diperlukan. Dari 4 kaedah tadi, kaedah mana yang patut digunakan? Mestilah untuk extend sebab gerakan semasa extend yang perlu diperlahankan. Guna meter in ataupun meter out. Kalau guna meter in, beban jatuh ke bawah tetap laju. Lihat bagaimana kelajuan silinder dikawal dengan melaras adjusting screw pada restrictor. Kaedah kawalan flow adalah meter out extension bagi mengatasi masalah tadi.
Kaedah ketiga untuk kawal flow adalah bleed off atau bypass. Kaedah ini juga ada dua keadaan, iaitu extension dan juga retraction. Dalam kaedah ini, bendalai yang memasuki silinder dilencongkan dan dipasang one-way flow control valve pada laluan lencongan itu dan aliran itu dikembalikan ke tangki. Untuk kaedah ini, kuantiti bendalai yang masuk ke silinder adalah mengikut beban yang perlu dikendalikan oleh silinder, dan bendalai yang selebihnya itu dilencongkan kembali ke tangki. Bagi keadaan beban yang tegak tadi, kaedah ini tidak sesuai. Kena guna kaedah meter in atau meter out bagi kawalan kelajuan silinder. Bahagian terakhir untuk tajuk hidrolik ini yang juga merupakan bahagian terakhir kursus ini adalah problems in hydraulic system. Ada 6 masalah yang berlaku dalam sistem hidrolik, iaitu overload, overspeed, cavitation, leaking, silinder dan hydraulic fluid. Untuk problem yang pertama, masalah yang pertama, overload, kesan beban lebih ke atas pam. Jika pam dipaksa untuk mengepam bendalai pada tekanan yang lebih tinggi dari kemampuannya, hayat pam menjadi lebih pendek disebabkan kerosakan pada komponen-komponen dalam pam seperti bearing. Punca-punca tekanan pam yang berlebihan adalah penyelenggaraan yang tidak betul, beban sistem yang tinggi atau saluran sistem yang tersumbat. Masalah yang kedua juga berkaitan tentang pam, iaitu kesan kelajuan lebih ke atas pam. Kelajuan pam yang ditingkatkan lebih dari kemampuannya juga boleh memendekkan hayat pam. Lihat contoh pengiraan ini, bagaimana jika kelajuan dinaikkan 2 kali ganda, hayat pam juga semakin pendek 2 kali ganda. Peronggaan pam, cavitation. Puncanya mungkin penyelenggaraan yang tidak betul. Rongga bermaksud ada ruang pam yang diisi dengan udara. Ini berlaku apabila bendalai yang keluar dari pam terlalu laju berbanding bendalai yang masuk ke pam. Bendalai yang masuk ke pam lebih perlahan disebabkan saluran yang tersumbat. Jika ada ruang-ruang dalam pam yang terisi dengan udara, pam tidak stabil dan bergetar. Seterusnya boleh merosakkan komponen dalaman pam, menyebabkan penyambungan menjadi longgar, seterusnya menyebabkan kebocoran. Kebocoran sistem menyebabkan bendalai hidrolik keluar dari hos dan juga komponen. Kebocoran boleh berlaku secara dalaman ataupun luaran komponen. Untuk kebocoran luaran, kita boleh nampak bendalai yang keluar mengotorkan sistem dan persekitaran kerja selain membahayakan operator.
Kotoran asing juga mudah melekat pada komponen-komponen yang bocor. Kebocoran berlaku disebabkan oleh komponen-komponen yang telah haus dan penyambungan hos yang telah longgar. Kebocoran akan menjejaskan kecekapan sistem dalam mengendalikan beban. Ada 4 masalah yang berlaku berkenaan dengan silinder hidrolik. Yang pertama, kebocoran luar berlaku pada end cap. Ada 2 cap pada kedua hujung silinder. Jika bocor, cuba ketatkan. Jika bocor juga, kena tukarlah cap. Yang kedua, kebocoran dalaman pada silinder. Kebocoran yang boleh melepasi kedap ataupun seal boleh menyebabkan pergerakan yang lembab atau slow, perlahan. Kebocoran sistem disebabkan oleh kedap piston yang haus atau dinding silinder yang calar disebabkan oleh benda asing dalam minyak. Masalah ketiga berkaitan silinder adalah creeping ataupun rayapan bagi silinder. Jika silinder masih lagi bergerak sikit-sikit walaupun sepatutnya tiada pergerakan pada tengah-tengah lejang mid stroke, mungkin ada kebocoran dalaman ataupun mungkin disebabkan oleh masalah pada kontrol valve. Masalah keempat, sluggish. Sluggish bermaksud pergerakan silinder yang slow ataupun lembab. Ini disebabkan mungkin ada udara dalam silinder, mungkin juga disebabkan oleh ada kebocoran dalaman. Jika sluggish berlaku pada permulaan running sistem, tapi laju apabila sistem jadi panas, periksa kelikatan bendalih. Jika masih ada masalah sluggish, kena cek keseluruhan sistem. Masalah terakhir adalah masalah berkaitan dengan bendalih hidrolik. Bendalih sintetik boleh merosakkan kedapan minyak, oil seal, yang diperbuat dari getah. Getah akan menjadi lembut dan kembang dan ini menyebabkan berlaku kebocoran dalaman. Manakala bagi bendalih hidrolik yang berasaskan air dan minyak boleh menyebabkan pengaratan dan haus pada komponen. Bendalih juga boleh berubah kelikatannya dengan ketara jika melibatkan perubahan suhu. Dengan ini berakhirlah kuliah saya untuk kursus ini di JJ 40153 Pneumatic and Hydraulic untuk semester ini. Sesungguhnya apa yang saya buat pada semester ini demi kebaikan dan ilmu anda, selain menjadi tanggungjawab saya lah, dengan harapan kelas online ini menjadi lebih berkualiti berbanding kelas face to face dari segi penerimaan dan pemahaman pelajar semua. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.